Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Dr. Muhammad Fakhr Razi bin Abdul Halim, pensyarah PIMK 2223D, pengajian akhlak, dan yang dikasihi rakan-rakan sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya, Muhammad Faikram bin Muhammad Nur, pada hari ini akan membentangkan berkenaan dengan konsep akhlak Islamiah. Baik, apa itu akhlak? Akhlak adalah perkataan yang berasal daripada perkataan bahasa Arab, iaitu khuluq, bermaksud perangai, tingkah laku, tabiat, kepercayaan, pegangan atau agama. Menurut Asmawati Suhid 2004, akhlak ialah maruah atau agama yang mempamerkan rupa batin seseorang. Manakala menurut Imam Al-Maududi, akhlak terbahagi kepada dua bahagian, iaitu yang pertama adalah akhlak yang terpuji, iaitu mahmudah. Yang kedua adalah akhlak yang tercela, iaitu mazmumah. Baik, akhlak siapa yang perlu kita ikuti? Maka berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Yang bermaksud, sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan dan balasan baik hari akhirat, serta pula menyebut dan mengingati Allah sebanyaknya. Surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat 21. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dapat kita ketahui bahawa Rasulullah SAW adalah contoh ikutan yang terbaik, yang di mana kita dapat ikuti akhlak-akhlak baginda dari segi pertuturannya, perbuatannya, malah kepribadian sifat-sifatnya. Baik, di sini kita akan membahagikan bahagian-bahagian akhlak Islamiah berdasarkan akhlak Rasulullah SAW. Bahagian yang pertama adalah akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baginda SAW sangat menekankan umatnya agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kita dapat lihat berdasarkan hadis Rasulullah SAW, iaitu dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, bila solat Rasulullah SAW berdiri hingga kaki beliau bengkak. Aisyah berkata, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa engkau yang telah berlalu dan yang kemudian. Baginda bersabda, apakah aku tidak menjadi hamba yang bersyukur? Berdasarkan hadis ini, kita dapat lihat juga bahawa Rasulullah SAW memberi satu contoh yang terbaik kepada kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akhlak kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua pula adalah akhlak terhadap makhluk. Akhlak terhadap makhluk, iaitu Rasulullah SAW amat mengasihani makhluk lain seperti haiwan, dan baginda SAW menekankan kepada kita agar berbuat ihsan, iaitu baik terhadapnya. Dapat kita lihat di sini bahawa Rasulullah SAW amat menekankan kepada kita agar kita mengasihani dan berbuat baik kepada haiwan, seperti mana yang telah Rasulullah SAW lakukan, iaitu Rasulullah mempunyai seekor unta yang menjadi haiwan tunggangan bagi Rasulullah SAW. Dan kita dapat lihat Rasulullah mengasihani haiwan tersebut, iaitu unta tersebut, dengan memberikannya nama iaitu Qaswah. Dan Qaswah ini, unta Rasulullah SAW, inilah unta yang ditunggangi oleh Rasulullah SAW
daripada Madinah ke Mekah dalam peristiwa pembukaan kota Mekah. Yang ketiga adalah akhlak sesama manusia. Di sini kita dapat lihat bahawa akhlak sesama manusia kita dapat membahagikannya kepada beberapa kategori. Yang pertama adalah terhadap keluarga, yang kedua terhadap orang tua, yang ketiga terhadap masyarakat. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, iaitu sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat hendaklah dia berkata baik atau diam. Maka di sini kita dapat lihat bahawa Rasulullah SAW amat menekankan akhlak terhadap sesama manusia. Yang ini kita tengok daripada satu konsep, yang ini konsep pertuturan. Rasulullah SAW adalah seorang yang bercakap jujur dan benar, sehingga kan Rasulullah SAW digelar Al-Amin. Maka dengan ini dapat kita lihat bahawa Rasulullah amat menjaga pertuturan, iaitu dalam konsep akhlak Islamiah terhadap sesama manusia. Baik, kesimpulannya, mengamalkan akhlak yang terpuji adalah tuntutan dalam Islam, dan sosok yang paling sempurna untuk diikuti adalah Rasulullah SAW. Maka sebagai seorang pendidik, penerapan nilai dan akhlak yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW ini haruslah kita terapkan dan suntikkan dalam diri murid-murid di sekolah. Semoga dengan usaha yang kita lakukan ini, kita dapat memastikan kemenjadian murid itu secara menyeluruh dari segi aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Jadi setakat ini sahaja pembentangan saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah.